Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam siri yang seterusnya dalam bacaan kitab Perbendaharaan Ilmu oleh Asy-Syaikh Idris Al-Marbawi. Kita pada muka surat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah ayahandanya Sayyidina Ibrahim, marilah engkau keluar, melihat tamasya hari raya kami. Nescaya hairan kamu kepada agama kami. Maka pergilah ia sampai setengah jalan. Mencampak ia akan dirinya. Katanya, aku sakit. Maka ditinggal orang-orang akan dia, dan tiada pergi melainkan yang daif-daif. Maka berseru ia dengan katanya, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Demi Allah, aku pecahi segala tok pekong kamu, kemudian daripada kamu semua berpaling, memberi belakang. Maka didengar orang akan serunya. Kemudian masuklah Ibrahim ke rumah Tok Kong. Tiba-tiba termasuk ia ke dalam satu bilik yang besar, bertentangan dengan pintunya berhala besar. Dan dekat dengan berhala besar itu, berhala yang kecil-kecilnya berderet-deret sampai ke pintu. Sekonyong-konyong terpandangkan orang-orang meletakkan berbagai-bagai makanan di hadapan Tok Kongnya. Dan kata orang-orang itu, apabila kita kembali daripada tamasya hari raya kita, boleh kita ambil balik makanan yang diberkati oleh Tok Pek Kong kita. Dan kita makan akan dia. Maka orang-orang itu pun pergilah. Apakala dilihat Nabi Ibrahim AS telah pergi dan makanan terdedah di hadapan Tok Pek Kongnya, berkatalah ia kepada berhala-berhala itu, mengapa kamu semua tidak makan? Tidak disahut oleh berhala-berhala. Kemudian katanya, mengapa tidak kamu jawab cakapku? Maka diam juga Tok Pek Kong itu. Kemudian katanya lagi, mengapa kamu semua tidak bercakap? Sambil dihamuknya dan dijumpanya satu besi. Maka dengan itulah ditukul-tukulkannya, ada yang patah, ada yang sempak, berhala-berhala yang kecil-kecilnya. Kemudian disangkutkannya besi itu pada leher yang besarnya. Maka ia pun keluar. Tatkala kembali orang-orang mengambil makanan yang di hadapan berhalanya, nampaklah kepada mereka itu Tok Pek Kongnya patah-patah dan pecah belah. Tersebut di dalam Quran ceritanya. Kata mereka itu, Man fa'ala hadha bi'alihatina? Siapakah yang memperbuat begini ke atas Tok Pek Kong kita? Innahu laminal zalimin. Sanya ialah daripada orang penayah. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata setengah kepada setengahnya, telah kami dengar satu orang muda mencela dan meleceh Tok Pek Kong disebut orang Ibrahim namanya. Maka sampai khabar kebinasaan Tok Kong mereka itu kepada raja. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kata Namrud dan orang-orang besarnya, bawa olehmu sekalian akan dia di hadapan orang ramai. Mudah-mudahan naik saksi mereka itu akan dia yang memperbuatnya. Maka tatkala dibawa akan dia, qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Berkata mereka itu, engkaukah yang telah memperbuat ini ke atas Tuhan kami, hai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Jawab Sayyidina Ibrahim, bahkan memperbuatnya yang besar ini. Telah marah ia kerana disembah yang kecil-kecil bersamanya. Itulah sebab dihamuknya. Tanyalah Tok Pek Kong itu jikalau sekaliannya boleh bertutur. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Maka kembali mereka itu mencela ke atas dirinya. Kata setengah kepada setengahnya, sanya kamu semua berbuat inaya ke atas Ibrahim. Bukankah Tok Pek Kong kamu di hadapan kamu? Tanyalah akan dia. Thumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian dikembalikan mereka itu cakap yang pertama. Berkata Namrud, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Demi sesungguhnya
Telah engkau tahu ya Ibrahim, semua berhala itu tiada boleh bercakap. Betapa pula engkau suruh kami tanya akan dia. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Jawab Ibrahim, mengapa kamu semua sembah lain daripada Allah, barang yang tiada manfaatkan kamu semua dan tiada mudaratkan kamu. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Cih, busuknya kamu semua. Kerana apa kamu semua sembah lain daripada Allah? Tidakkah terfikir sekalian kamu? Tatkala lemah mereka itu berhujjah dengan Nabi Allah Ibrahim, maka berkatalah Namrud, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata Namrudnya, bakar olehmu semua akan dia dan tolong untuk pekong kamu jika adalah sekalian kamu itu penolongnya. Maka dikurung orang akan dia dan dibina mereka itu akan satu rumah. Dihimpun mereka itu berjenis-jenis macam kayu. Kemudian dipernyalakan api dan dicampak mereka itu akan Sayyidina Ibrahim ke dalamnya. Dan berkata ia pada waktu itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Artinya, padalah padaku Allah dan sebaik-baik tempat berserah. Dan pada waktu jatuh ia ke dalam api itu, bertemu ia dengan Jibril. Katanya pada Sayyidina Ibrahim, ya Ibrahim, adakah hajat bagi engkau? Jawabnya, adapun kepada engkau tidak ada. Katanya, ini kata Jibril, pintalah pada Tuhan engkau. Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, padalah pintaku, diketahuinya halku. Maksudnya, tak perlulah aku nak berdoa. Allah dah tahu dah hal keadaanku sekarang ni. Lalu firman Allah Ta'ala, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Titah Allah Ta'ala kepada api, hai api, sejuklah engkau dan sentosa atas Ibrahim. Maka tidaklah terbakar Sayyidina Ibrahim. Tatkala padam api itu nampak kepada mereka itu akan Sayyidina Ibrahim dan satu laki-laki bersama-samanya. Maka dibawa oleh mereka itu kepada raja. Katanya, siapa bersama engkau dalam api itu, hai Ibrahim? Jawabnya, ialah satu malaikat yang disuruh Tuhanku bersama aku. Kata Namrud, aku hendak berbuat satu ibadat kepada Tuhan engkau kerana aku lihat kebesarannya dan kudratnya. Dan kerana aku lihat barang yang diperbuatnya ke atas engkau waktu engkau enggan menyembah lain daripadanya. Sanya aku sembelih 4,000 lembu. Namrud nak berkorban 4,000 lembu. Maka kata Ibrahim, tiada diterimanya jika sebelum lagi engkau masuk agama aku. Maka disembelihnya juga. Jadi kat sini, tanpa iman, segala amal baik semua tidak akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pandangan yang tidak betul, yang mengatakan orang kafir pun masuk syurga. Bukan ahli fitrah ni, orang kafir. Orang kafir yang baik-baik, yang buat baik. Ini pandangan yang menyeleweng. Orang kafir yang tidak beriman, walaupun dia buat baik sebanyak dunia ni pun, kebaikan dia Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Kebaikan dia tu akan jadi habuk-habuk yang berterbangan saja di hari kiamat nanti, jika dia tidak disertakan dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang dituntut Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disembelihnya juga. Namrud ni beriman tak mau, tapi nak sembelih juga lembu, 4,000 lembu. Dan katanya, hai Ibrahim, tiada aku tertinggalkan milikku. Habis semua, aku perhabis semua, dia kata. Kemudian berpaling ia daripada Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan dipelihara Allah Ta'ala daripadanya. Tidaklah kita terfikirkan iradat Tuhan ke atas makhluknya, dan berlindung kita daripada Tuhan, janganlah kita sesat kiranya. Amin. Telah berkata Tabari di dalam tarikhnya lagi, adalah ayahanda kepada Nabi Allah Ibrahim itu tukang membuat berhala. Tiap-tiap kali sudah berhalanya, disuruhnya anak-anaknya menjualnya. Maka diberinya satu berhala kepada Ibrahim, disuruhnya jualkan.
Maka pergilah ia menjualkan, berseru ia, siapakah membeli barang yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat? Sambil-sambil dia duk bawa berhala tu, Nabi Ibrahim, dia iklan lah. Dia buat pengumuman. Siapa ni nak beli barang tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat, barang tak ada guna. Siapa nak beli barang tak ada guna ni? Siapa nak beli? Maka tidaklah siapa-siapa membelinya. Apabila tidak laku, pergilah ia kepada satu sungai. Maka dituangnya air di kepala berhala itu di hadapan kaumnya. Katanya, minumlah hai berhala. Maka kembali saudaranya telah habis berjual berhalanya. Adapun berhala yang disuruhkan dia menjualnya tidaklah laku. Kemudian berkatalah ia kepada ayahandanya, seperti barang yang diceritakan Tuhan di dalam Al-Qur'annya. Di dalam Qur'annya, firman-Nya. Idh qala li abihi ya abati. Artinya, pada waktu berkata Nabi Allah Ibrahim kepada bapanya, ya ayahandaku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kerana apakah engkau sembah barang yang tiada mendengar dan tiada melihat dan tiada memadakan di kau sesuatu? Ya abati, inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tik, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya ayahandaku, sungguhnya telah datang kepada aku ma'rifat Tuhan, barang yang tiada datang kepada engkau, maka turut olehmu akan daku. Aku tunjukkan engkau jalan yang betul, iaitu Islam. Ya abati, la ta'budu syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya ayahandaku, jangan engkau turut perintah syaitan menyuruh menyembah berhala. Sungguhnya syaitan itu sudah derhaka